masih menunggu beliau. Dan juga kawan-kawan beliau dan kuncu-kuncu beliau termasuk kawan saya. Saudara Saifuddin Abdullah termasuk Tan Sri Mahyudin Yassin. Yang kemudiannya menjadi PM ke-8 tuan-tuan. Saya menulis satu surat terbuka yang panjang. Bertanya kepada mereka. Apa sebenar-benarnya? Apakah sebenar-benarnya sebab mengapa mereka meninggalkan? Ataupun dengan lebih tepat lagi, kerana apa mereka mengkhianati mandat rakyat yang sama-sama kita dukungi. Sehingga hari ini tuan-tuan tidak punya jawapan. Sehingga kini. Lalu tidak ada apa yang boleh saya berikan alasan kecuali mereka adalah sangat tamak dan sangat gelojoh, sangat rakus untuk menjadi pemimpin politik negara sementara mereka tahu kesemua itu adalah sangat berlawanan dengan sifat seorang Muslim. Kerana ini dia kadang-kali berlagak macam dia lebih Islam daripada kita. Tetapi pada tindakan itu sebenarnya telah berlawanan langsung, a direct opposition kepada ajaran Islam. Kenapa? Nabi mentakrifkan seorang Muslim itu adalah al-muslimun anda syurutihim. Orang Muslim itu dipegang pada janjinya. Tetapi jelasnya mereka mengkhianati janji dan juga mengkhianati mandat rakyat. Justru karena itu tuan-tuan, saya sangat berhajatkan dengan sokongan tuan-tuan padu pada kali ini. Kita sikit terjejas dalam PRU ke-15 yang lalu, undi N18 ini. Ya, pada PRU ke-14, ya, kita tahu bahawa mantan penyandang N12 saudara Syahri Syungib menang dengan majoriti kurang lebih 15,000. Tetapi baru-baru ini kalau kita hitong-hitongkan, N12 tuan-tuan, N12 ini mengalami, N18 tuan-tuan, mengalami sedikit, bukan saja sedikit, sehingga turun kepada paras 2,000 majoriti. Lalu dengan itu, saya minta tuan-tuan untuk memberikan komitmen memenangkan Juwairiyah Zulkifli dengan majoriti yang lebih daripada 15,000. Tuan-tuan, saya membaca pemikiran, bukan tuan-tuan, tetapi ada di kalangan pengundi Melayu Islam yang hari ini mungkin dikatakan pengundi atas pagar. Ya, pengundi Barisan Nasional, kita harap jangan ada yang tiris. Berikan seluruhnya kepada calon. Begitu juga pengundi daripada Pakatan Harapan, jangan ada juga yang tiris. Ketika BN yang bertanding, kita berikan seluruhnya. Mesti ada crossover vote. Mesti ada transferability of votes. Ya, undi yang akan berpindah dengan tidak ada ketirisan. Namun tuan-tuan, pengundi atas pagar yang menjadi sasaran jahat, yang menjadi sasaran propaganda Perikatan Nasional. Mereka memainkan isu-isu agama. Mereka memainkan isu-isu yang kononnya, andainya sebenar-benarnya ya yang menjadi dalang memimpin atau yang mentadbir negara dan negeri bukannya Pakatan Harapan tetapi DAP tuan-tuan. Segalanya yang salah DAP. Ada je masalah DAP. Seolah-olah hari ini tuan-tuan mereka membawa agenda apa? Islam terancam. Islam dalam bahaya. Dan justru kan itu saya tahu kita dikatakan, saya mendapat laporan ya, kajian daripada analis ya, bahawa TikToker mereka mengulangi untuk mencetuskan gelombang hijau kononnya dengan memainkan isu agama secara menakut-nakutkan pengundi. Khasnya pengundi atas pagar, pengundi Melayu Islam tuan-tuan. Justru pada malam ini mungkin saya akan mengambil sedikit waktu untuk menerangkan bahawa sejak kita, tuan-tuan ingat 1999 Parti Islam se-Malaysia, dulu parti saya dan kawan-kawan saya dalam amanah bekerjasama dengan DAP.
99, 2003, 2008, 2013. Kita bersama dalam barisan alternatif Pakatan Rakyat. Sehingga apa tuan-tuan? Sehingga ketiadaan Tok Guru Ning Aziz. Tok Guru Ning Aziz berdepan dengan mendiang kapal Sing. Tidak ada yang lebih ganas daripada kapal Sing. Kapal Sing sebutkan apa dalam hal pelaksanaan Islam ini? Kalau hendak juga melaksanakan syariah, over my dead body katanya, alangkah mayat aku dulu. Di sebalik itu, Tok Guru masih lagi boleh menjalinkan kerjasama. Menjalinkan kerjasama ketika itu untuk apa? Untuk mengangkat keadilan, menentang kezaliman yang berlaku bukan saja kepada diri pribadi Dato' Sri Anwar Ibrahim, tapi kepada segala sistem yang syarat dengan penyalahgunaan kuasa dan kezaliman. Lalu, malam ini saya ingin membuat penerangan sedikit. Apakah kerana DAP bersama kami dalam Pakatan Harapan dan hari ini Barisan Nasional? Tanggunglah juga. Akan terheret kononnya. Dan saya tahu ada pengundi asas Barisan Nasional yang tidak akan mengundi calon-calon kita, Pakatan Harapan, dan mungkin juga calon Barisan Nasional. Kenapa? Karena ada DAP dan DAP sangat mengancam Islam, sangat mengancam kedaulatan kesultanan dan agama. Tuan-tuan, dengan izin saya menyebutkan pada tuan-tuan, sebenarnya pandangan ini adalah sangat berkesalahan dengan bagaimana Nabi Junjungan Besar mengurus tadbir kota Madinah. Kota Madinah, tuan-tuan, semacam negara Malaysia ini. Dari segi apa, tuan-tuan? Dari segi kepelbagaian kaum, agama, budaya, etnik, kabilah, dan segalanya. Ia adalah masyarakat yang sempurna kemajmukannya. A truly plural society. Nah, ketika itu bagaimana agak-agaknya tadbir urus tata kelola Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah? Apakah hanya akan diambil orang-orang Islam Melayu, orang-orang Islam kabilah-kabilahnya saja? Ataukah bagaimana, tuan-tuan? Dulu saya ingat mantan Tok Guru saya Haji Hadi itu, dia suka menyebutkan perkara ini. Tapi sejak belakang ni, tuan-tuan, tak pernah disebut ini mantan muridnya mengulangi kata-katanya. Sebab saya belajar ini lebih awal daripada berkenalan dengan Haji Hadi. Tuan-tuan, saya ingin sebutkan ini. Apakah kerana DAP berada dengan Pakatan Harapan, lalu tuan-tuan, orang Islam Melayu tidak layak, bahkan ada yang kali-kali haram menyokong Pakatan Harapan. Sebab itu mereka menjadikan politik mereka satu agama. Parti mereka itu parti agama yang berakidah. Kalau sokong mereka, masuk syurga. Kalau tolak mereka, masuk neraka. Tak undi mereka, tak dapat syurga. Undi mereka, confirm boleh masuk syurga, tuan-tuan. Rasulullah Nabi Junjungan Besar, ketika sedang menjadi Nabi. Dengar tuan-tuan ya. Ketika telah menjadi Nabi, mengulangi satu episod dalam sejarah hidupnya. Ini dikatakan sirah Rasulullah. Sejarah hidup Nabi. Pada umurnya 10 tahun. Pada umur Nabi 10 tahun. Nabi menyaksikan satu perjanjian. Umpama MOA lah, tuan-tuan. Atau MOU. Perjanjian yang dikatakan helpful fudul. Perjanjian yang baik. Yang mana Nabi menyaksikan perjanjian itu di antara pembesar-pembesar Quraisy dan kabilah-kabilah Arab di Mekah. Di Mekah selepas peperangan Fujar. Peperangan yang mengakibatkan orang-orang marhain, orang-orang bawahan dizalimi, dibunuh. Ya, peperangan yang sangat panjang keberontakannya, tuan-tuan. Macam panjangnya keberontakan politik, krisis politik pada sesi Parlimen ke-14 tak berhujung 5 tahun, tuan-tuan. Lalu ambil ringkas cerita fast forwardnya, tuan-tuan. Ketika telah termeterai. Apa agendanya? Mengangkat keadilan. Mendukung keadilan. Membantras segala bentuk kezaliman. Itu agendanya.